Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar kawan-kawan kita kat luar sana? Okey, selamat datang ke kita punya episod finale iaitu episod ke-31 untuk hashtag ini cerita saya versi BTS, behind the scene. Thank you, saya nak ucapkan dulu kepada kawan-kawan kita di luar sana kerana always stay tuned for our live sessions. We appreciate your time, loyalty dan your effort lah to join our little show. Little show lah kita panggil dah 31 episod kan. Alright, kita mula bersiar pada bulan Disember 2020 untuk share 2021 maaf saya, untuk share dengan kawan-kawan kita luar sana on the excitement that is the Yayasan Pelajar punya 10th anniversary yang akan in fact today 14 hari bulan Februari 2022 merupakan hari tahun ke-10, genap 10 tahun Yayasan Pelaju beroperasi setakat inilah ya. Okey, sedikit trivia untuk kita anniversary ni. Dalam 10 tahun ni lebih 46,000 sekolah atau penerima beasiswa ataupun penerima faedah yang telah kita bantu, yang telah kita realisasikan aspirasinya melalui lebih 370 program yang ada di sekitar Malaysia, tak kira lah Peninsula ke, Borneo ke, semua termasuk sekali. Okay. Dan sepanjang-panjang dalam celebration kita nak anticipate 14 Februari 2022 ni, ada banyak trivia kita dah share dengan kita di social media. So tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh tengoklah kalau ada yang termiss ke. Banyaklah trivia-trivia menarik and mungkin some even misconception about what Yayasan Pelaju does. So kita ada sediakan kat situ. Okay, maybe boleh share dengan kawan-kawan juga. Okay, so saya Azrul, okay, mungkin tuan-tuan di luar sana pernah nampak dalam episod-episod sebelum ni sebagai orang yang diinterview dan juga sebagai host untuk satu episod di mana kita punya host yang sebelum ni iaitu Bro Anif yang menjadi orang yang diinterview. So saya jadi wakil untuk interview dia. Tapi untuk episod special ni, so episod special ni saya kembali sebagai host lah. Tapi janganlah pula risau. Abang Bro Anif ni kat mana, dia sihat je. Dan dia ada je dekat sikit BTS, versi BTS ni, dia lah production manager, dia lah lighting man, dia lah host dan segala-gala lah di sebalik terhasilnya program yang berdurasi 31 episod ini. Thank you Bro Anif, anda hebat. Okay, recap sekejap sebelum kita introduce kita punya special guest for today. Untuk ini cerita saya, apa ini cerita saya? Ini cerita saya tu sebenarnya merupakan hashtag Yayasan Pelaju untuk sekolah kita. Dia merupakan kisah realiti, kisah aspirasi dan kisah inspirasi yang menunjukkan sekolah kita ni, mereka datang, kita semua datang pada latar belakang yang berbeza. Latar belakang yang berbeza, kita ada aspirasi yang berbeza, kita matlamat yang berbeza, macam-macam yang kita ni semua berbeza lah basically. Tapi satu yang sama iaitu kita ingin berjaya. So itulah ini cerita saya. So ini cerita saya versi BTS ni pula apa? Okay, sebenarnya ini cerita saya BTS ni adalah cetusan idea tetamu istimewa kita pada hari inilah kan. Sebenarnya cetusan idea tetamu istimewa kita pada hari ini. Nanti kita akan tanya dia sikit kenapa, apakah inspirasi di sebalik tercetusnya idea untuk buat Facebook Live ni. Okay, so ini cerita saya behind the scene ni. Okay, selalu kita akan promote cerita pasal sekolah kita, pasal apa kita buat dan sebagainya. Tapi behind the scene ni kita nak bagi, kita nak jemput audience kawan-kawan kita di luar sana untuk sama-sama explore dan cuba memahami apa yang berlaku behind the scene, iaitu dengan staff-staff Yayasan Pelaju sendiri, apa yang kita go through for sepanjang 10 tahun kita punya perubahan ni dan 10 tahun kita buat operasi ni. Okay, kita nak bagi a glimpse of or a little flavour lah of behind the scene. Okay, so setakat ni 30 episod, hari ni adalah episod ke-31, bermakna kita dah dengar lebih daripada 60 cerita, 60 hashtag ini cerita saya daripada staff-staff Yayasan Pelaju sendiri. Terima kasih banyak kawan-kawan. Dan hari ini, macam saya cakap tadi, 14 Februari 2022 adalah hari genapnya 10 tahun Yayasan Pelaju beroperasi. On our special day ni, we bring you our episode finale. We have a special guest in the studio. Kita panggil studio lah walaupun ni komputer je. Tak lain dan tak bukan our CEO, Colonel Bersekutu, PA Teknologis Dr. Muhammad Muzamil bin Ismail, atau lebih mesra disapa dengan Dr. Mus di kalangan staff Yayasan Pelaju. Okay, Dr. Mus, welcome to the show.
Hello, hai Azrul. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah. Alright. Okey ke tu Dr. Mus? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput untuk episod finale lah. Kita katakan pejam celik. Kita tengok dah episod yang terakhir kan? 31 This is the 31 series altogether. Ya, betul. Ini first time lah kita buat show sepanjang ni lah, 31 dia orang punya episod kan. So quite a feat lah juga kat situ. Okay, Dr. Mus, tanpa saya tak nak cerita panjang lah. So kita go straight into this. Okay. Alright. Sebelum, mungkin ada yang tak kenal sebab Dr. Mus dengan Yayasan Pelaju baru setahun 4 bulan lebih kurang. Okay, mungkin ada yang tak kenal lagi siapa Dr. Mus sebagai seorang individu. Mungkin Dr. Mus boleh cerita sikit background dan sebagainya. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Okay, itulah sebenarnya pejam celik dah setahun 4 bulan lah. I join Yayasan Peneraju as Chief Executive Officer, CEO of Yayasan Peneraju. Kalau boleh saya katakan di sini CEO yang kedua lah untuk Yayasan Peneraju selama 9 tahun, 10 tahun. So actually hari ini ni our anniversary yang sebenarnya bukan setakat selalu macam kita sambut lah setiap tahun kita sambut kan, tapi hari ini yang such a remarkable day di mana kita menyambut yang ke-10 tahun our golden years kan, jubilee emas kita sebenarnya. Jadi tadi pun Bro Azrul bagi tahu mungkin ada yang kenal, ada yang pernah jumpa, ada yang mungkin pernah dengar nama je kan, ataupun pernah terselisih ke dan sebagainya. So sebenarnya I would like to take this opportunity lah. First and foremost, like to thank you very much, my humble appreciation, setinggi-tinggi penghargaan lah kepada my team, especially from Strategic Comms yang buat ni lah versi BTS ni. Ini bukan BTS yang Korea tu so jangan salah faham. Ini BTS behind the scene. Behind the scene ini cerita saya. Tadi saya dah beritahu saya sebagai ketua pegawai eksekutif berasal daripada Alustar Kedah. So sebelum join ataupun bersama dengan Yayasan Peneraju, saya sebagai seorang pensyarah di Universiti IPTA, Universiti Utara Malaysia. Kemudian sebelum tu banyak lagi lah di Nafas, LADA, a few agencies. Tapi bila bersama-sama dengan Yayasan Peneraju ni, tentu sekali satu kehidupan yang barulah. It's a new life for me, to be honest. Nanti kita mungkin akan bercerita detail. Cuma apa yang saya nak bagi tahu untuk, mungkin ni soalan pertama lah Bro Azrul. I'm not really sure how many question you want to ask me. Tapi just nak bagi tahu bila kalau orang tanyalah Muzammil lah ataupun Dr. Mus ke kan, ni siapa kan, sebenarnya kalau kata nak disebut sebagai macam custodian ataupun the striker lah dalam sebuah pasukan itu, I would love not just a striker tetapi the one yang nak memastikan the whole team, seluruh pasukan kita ni yang 64 orang staf Yayasan Peneraju ni, memastikan segala bentuk kita punya operation, kita punya strategi, dari sudut kita punya pengurusan kita tu berada pada dia punya landasan dia lah. So kalau kita nak describe about myself, itu lebih kurang sedikit sebanyak lah. Tetapi kalau kata daripada sudut ketua pegawai eksekutif Yayasan Peneraju itu sendiri, sebenarnya adalah orang yang nak kena memastikan sama ada operasi Yayasan Peneraju ini, terutama sekali untuk membantu anak-anak Bumi Putera yang di luar sana tu mendapat we call it peluang, benefits lah, benefit, peluang, keistimewaan
inilah sebenarnya dia punya orang kata apa, kalau kata background lah, peranan dia yang sebenarnya lah. So I think untuk soalan yang pertama ni itu je dulu. So I pun nak tahu jugalah apa soalan kedua dia ni. 10 anniversary 10 tahun dah tembus, so 10 soalan lah, boleh Aduh. Sampai ke malam lah episod kita ni kita bagi extra panjang sikit, 10 jam. Harap-harap orang nak dengar lah, itu yang paling penting. Okay, the beauty of having this Facebook Live juga ni adalah nanti kalau katakanlah audience kita bila masa maybe kena pergi mana ke, benda ni still akan ada dalam Facebook, so boleh tengok balik. In fact kita akan upload kat kita punya YouTube juga, boleh tengok juga. So don't worry, 10 jam, okay. Okay, soalan kedua Dr. Mus, thank you for your brief background lah. So soalan kedua, setahun 4 bulan Dr. Mus berada di SM Penaju. Kita tanya sikit lah, selama ni kita tanya staff-staff lain apa pengalaman manis dan sebagainya kan, tapi kita nak tanya Dr. Mus sebagai orang yang boleh kita baru lah, boleh kata baru kan, setahun 4 bulan dekat SM Penaju ni. On the first day, hari pertama datang ke SM Penaju, apakah expectation Dr. Mus terhadap SM Penaju, or what was your idea that you had in your mind about SM Penaju? Okay. 4 bulan lepas dan sekarang. Okay. So before I go straight away untuk soalan itu, okay, the reason why tadi pun Bro Azrul ada bagi tahu kata the initial ideas of this BTS ni lah, ataupun ini cerita saya punya series ni. Saya nak pastikan bahawa semua orang staff, tak kisahlah apa pun dia punya fungsi dia kan, daripada yang non executive kepada executive kepada sampailah ke top management, apa yang kita buat, maksudnya apa peranan kita lah yang kita dah bantu orang selama pada ni, kita nak kena bercerita kepada orang. So I think this is a very good platform yang mana myself sendiri pun nak menceritakan kepada apa dia kerja CEO ni kan. CEO ni duduk office je ke kan, ataupun pergi jumpa dengan VVIP saja ke, ataupun apa kan. So bersempena dengan kita punya 10 tahun anniversary ni, orang dekat luar dekat sana ni yang sepatutnya kena tahu, maksudnya okay, you nak tahu apa yang Sam Pelaju ni buat, apa produk-produk kita, apa kita punya contoh beasiswa ke apa ke kan. So semua orang kena tengok lah sampai 31 series ni, dan barulah kalau kata you nak apply ke ataupun macam mana kena dapatkan manfaat ke, inilah platform dia. Okay, berbalik kepada soalan tadi tu, setahun 4 bulan, first day bila masuk Yayasan Pelaju, just to be honest with you, pernah dengar lah Yayasan Pelaju ni adalah one of my colleague masa I did my master dekat Scotland dulu. Dia one of yang mendapat scholarship lah daripada Yayasan Pelaju ni. I think he is the yang antara yang best awal lah dulu. Tunas potensi, if I'm not mistaken, yang hantar pergi overseas apa semua kan. Okay, itu je lah. And then after that tak tahu sangat lah tentang Yayasan Pelaju ni, to be honest. Tapi bila mendapat tawaran terutama sekali waktu tu daripada Yang Berhormat Perdana Menteri yang sebelum ni, Tan Sri Muhyiddin, okay Muzamil, you kena bantu Yayasan Pelaju, pastikan seramai yang mungkin anak-anak Bumiputera ni mendapat peluang dan ruang untuk mereka ni ni lah daripada sudut akademik, daripada segi orang kata apa, latihan dan sebagainya. Okay, so masa mula-mula masuk Yayasan Pelaju tu memang to be honest lah, I think it's a big challenge, yang mana waktu tu COVID berlaku. Waktu tu waktu yang memang tengah high peak, yang kita semua office tak buka, lepas tu lockdown kan, semua orang yelah Google Meet kan, apa semua online lah, semua online. So waktu tu I still remember I'm the only person kot yang masuk juga office. I langgar je. Sebabnya I nak make sure bahawa I betul-betul faham apa dia Yayasan Pelaju ni dan apa dia punya core business dia. Sebab macam mana kalau kata, contohlah kalau kita duduk rumah, I nak access with all the document, information apa semua kan, then I cannot get it, the gist of the operations tu. So first I masuk, okay I tahu
Yayasan Praju ni membantu Bumiputera melalui persijilan akademik, ada latihan kemahiran, termasuklah TVET. Kemudian waktu itu kita ada professional punya certification kan, macam ACCA. Selalu kalau Yayasan Praju ni dia sinonim dengan ni lah, accounting, finance kan, CFA, macam tu. Okay, so apa lagi selain daripada tu? And then itulah masa awal, okay, I dah letak dah. Mission kita adalah untuk nak empower Bumiputera talent sini. Terus all this. Okay, maksudnya, I bukan kata nak revamp the whole operation kita. Tak perlu. Sebab apa? Apa yang telah diletakkan sebagai asas Yayasan Praju tu, benda tu hanya perlu dikembangkan saja. Bukan kata nak kena tukar Yayasan Praju ni buat bagi geran kepada entrepreneur ke apa, tak. Sebab mandate dia dah pun ada, dia punya batu asas dia. Tapi macam mana nak memastikan all the operations kita, apa yang kita tawarkan kepada rakyat, terutama sekali anak-anak Bumiputera yang di luar sana tu, satu kata macam demand dia lah kan, apa permintaan dia tu. Kalau kata kita tawarkan orang program contohlah beasiswa ataupun program latihan yang dah lah orang tak minat, lepas tu tak mendapat contohlah recognition daripada industri kan, and then what's the purpose kan. So itu sebenarnya yang I tengok pada awal-awal tu kan, and then kita tengok ada ruang-ruang penambahbaikan yang boleh untuk kita buat, yang mana yang paling penting sekali adalah waktu itu, I nak kena pastikan Yayasan Peneraju pada hari ini, pada waktu itu menjawab kepada persoalan-persoalan orang-orang di luar sana. I try to figure out, okay, tak apa, kita tanya orang kan, apa limitation, apa restriction Yayasan Peneraju, apa kelemahan, dan kita kumpulkan semua benda tu sebagai kita punya challenge. So kira macam dulu saya suka guna perkataan macam forensik lah. So maksudnya kita tak apa, kita dapatkan dulu maklumat daripada orang kan, daripada stakeholders kan, daripada partners kita kan, dekat mana yang kita nak kena ubah. So itulah waktu tu yang saya cuba lakukan, dan kemudian kalau kata nak bercerita apa yang saya nampak lah, saya nampak untuk pada hari ini setahun 4 bulan, Alhamdulillah Yayasan Peneraju kita dah pun berjaya satu mengharungi waktu pandemik itu. Waktu pandemik ni sebenarnya kalau nak cerita, banyak agensi-agensi yang memang terkesan teruk, termasuklah Yayasan Peneraju. Sebabnya kita tak boleh untuk deliver program, kita terpaksa tutup pusat latihan kita, ramai orang-orang yang terkesan disebabkan keluarga mereka susah dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua kita dapat macam lepas lah benda tu. Sebab apa saya kata lepas? Kalau tahun lepas, masa mula-mula masuk, dulu saya masuk dah hujung tahun sebenarnya, Oktober 2020. Lagi 2 bulan je lagi nak masuk ke 2021. So nothing much lah kalau kata nak ikutkan, kalau KPI 2020 tu tak banyak sangat. Tetapi I banyak push myself and also the whole team untuk kita more on partnership apa semua kan. So memang banyak keluarlah waktu tu. Kita pergi industri, kita pergi jumpa all the potential stakeholders apa semua kan. Kemudian daripada situlah barulah kita nampak okay, ada peluang baru. Contohnya kita buat peneraju teknologi, peneraju specialist, special project. Ini semua program-program yang kita nampak bahawa ada keperluan dan kepentingan untuk pada masa sekarang. Jadi itulah kalau kata nak nampak what do I think lah at the moment. Maksudnya kalau kata sebelum ini nampak sebagai Yayasan Peneraju ni bagi beasiswa lah ataupun bagi education assistance kan. Tetapi sebenarnya
lebih daripada itu. Sebab kita Yayasan Pelaju ni perlu menjadi sebuah agensi as orang kata apa macam satu leadership hub and then talent development tu. Bila sebut soal talent ni, ini bukan soal kita bagi you duit kan, lepas tu you buatlah latihan dan sebagainya, complete and that's it. Tak. Kita packagekan program kita tu dengan NDP. Kita nurture your development. Kan, maksudnya soft skill, hard skill tu berjalan sekali. Itu yang kalau kata orang selalu tanyalah, apa beza Yayasan Pelaju dengan agensi ni, kan? So biasanya kebanyakan agensi dia bagi beasiswa. Tetapi kita ni pula Yayasan Pelaju ni beyond that, kan? Sebab kita nak pastikan semua scholars kita ataupun beneficiaries kita yang dapat peluang dan ruang, mereka ni bukan setakat habis pengajian ni ke ataupun latihan ni ke and then that's it, tak ada. Sebab kita akan track kan berapa banyak gaji dia dapat, kan, berapa banyak increment yang dia naik, kan, being promoted ataupun tidak. So sebenarnya banyak lagi lah elemen yang kita orang kata apa yang kita track lah. Untuk apa? Berbalik kepada kita punya the main objective kita adalah talent development tu lah. Nak pastikan sama yang mungkin anak bumi putera ni jadi professional, jadi tenaga kerja mahir, jadi specialist, jadi leaders. Inilah dia, dia punya tu. Sorry lah Bro Azrul, banyaklah pula. You kena stop, right? Itulah, jawapan tu je dah cover 5 soalan dah. So sekarang diskaun lah. So kita tinggal 2-3 soalan je lagi. Dah tak jadilah 10. Tak apa Dr. Mus. Kat situ kita nampak passion. Kan? Ya, tak apa. Thank you very much for sharing Dr. Mus. In fact kan, masa Dr. Mus cakap cerita cetusan idea behind the scene ni, tu soalan saya seterusnya, potong Dr. Mus dah ambil dah soalan tu. Sorry. So diskaun masa, so tak payah 10 jam jugalah. Excited sebab 10 years anniversary. Ya, betul ya. Okay, cool. So daripada perkongsian Dr. Mus tadi lah, so sebenarnya saya pun nak minta Dr. Mus elaborate sikit pasal what would in your mind, or what do you think is the the unique factor lah of Yayasan Pelaju. Tadi Dr. Mus dah sebut pasal NDP, and then dah sebut pasal kita punya kita monitor our scholar punya salary, employment, semua tu. Itulah, so semula nak minta Dr. Mus elaboratekan sedikit. Cuma saya maybe saya boleh kongsi jugalah, sebab saya pun staff Yayasan Pelaju, boleh kongsi pada rakan-rakan kita di luar sana yang kita serius dalam nak make sure that our scholars ni actually become someone, ada progression dalam kehidupan, nurture their development kan. So much so yang diorang punya salary dengan whether they are employed, whether ada increase in salary, semua tu become Yayasan Pelaju punya KPI. Betul kan? What do you have to say about that? Rasa susah tak nak achieve that kind of KPI? Kalau orang kata nak bawa barang masuk sekolah senang lah kan. So betul. What do you think? Okay, so I mean this is very true tau, Bro Azrul and also audience dekat luar sana. Kebanyakan agensi dia produce numbers, even university, sorry to say university saya tak ada niat apa semua, tapi just nak bagi tahu Yayasan Pelaju kita bukan sekadar kita measure on the enrollment. Maksudnya kita produce berapa banyak. Proudly to announce last year 2021 we produced 10,600 plus. Banyak ni, 10,000 lebih kan. Tetapi bukan setakat itu, sebab kita nak kena pastikan daripada 10,000 itu berapa ramai yang dapat gaji yang ditetapkan, 1,800 ke, 3,200 ke, so on and so forth lah. Berapa increment, 5%, 10%, semua tu kita ada measure, dan dia benda tu range dia berbeza-beza untuk setiap program masing-masing. Kalau teknologi dia ada mungkin increment salary kan, ataupun promotion. Kalau kata skill mungkin dia dari segi income dia kan, ataupun salary lah kan. Sekarang ni kita tak nak guna sangat salary sebab kita tak nak restricted. Maksudnya kita tak nak restrict, maksudnya letak terus sempadan lah, maksudnya just yang terima gaji saja. Sebab hari ni orang muda, dia orang tak suka untuk bekerja dengan orang. So dia orang suka bekerja sendiri ataupun freelance. So kita kena ajar with the situations lah. Maksudnya kita pergi kepada pendapatan kan. So kalau nak tanya susah ke senang ke, demi Allah beritahu memang susah lah, to be honest, sebab industri kita pun tahu COVID berlaku, industri kita agak suram,
kan, banyak orang kata apa, orang yang retrench dan sebagainya. Okey, susah itu adalah cabaran kepada Yayasan Peraju untuk nak memastikan seramai yang mungkin anak-anak Bumi Putra pada hari ini dibantu. Sebab itu, kalau kata nak berceritakan daripada sudut siapa penerima faedah apa ni Yayasan Peraju ni, kita ada pelbagai, kita ada range dia. Daripada yang retrench, yang kena buang kerja, daripada yang junior workforce 2 tahun, 3 tahun bekerja, yang dah pun bekerja lama pun kita bantu untuk upskill dia. Final year student, unemployed graduates, kemudian yang lepasan diploma, lepasan SPM, sampailah ni adik-adik kita ni, anak-anak, nak sebut anak-anak macam rasa tua sangat kan, adik-adik lah kan. So adik-adik yang apa, yang di peringkat tunas ni, peringkat sekolah ni pun kita bantu sebab nak pastikan mereka ni tak termasuk di dalam kumpulan kita panggil lost generation ni. Bila berlaku COVID tak boleh pergi sekolah, online pun tak boleh, ni pun kita bantu. Jadi nak bagi tahu, memang this one I have to put my credits and also my hats off, salute kepada to all of you lah. I mean my team members yang memang put our passion, our enthusiasm and also memang live kita dengan Yayasan Peraju ni lah, sampai weekend pun kerja kan, pergi turun kan, turun ke lapangan sampai satu tahap myself dengan yang lain, apa, dengan staff yang lain, kita turun pergi rumah scholars kita yang kematian ayah dah nak berhenti dah. Nama apa adik tu tak ingatlah, duduk di Kedah tu dan nak berhenti sebab ayah dia meninggal. This is very touch lah sebab nak bagi tahu, sebab kita pergi rumah dia, pujuk dia cakap kita nak bantu juga dari segi financial apa semua, tapi dia decide untuk nak berhenti. Sampai to the extent I cakap dekat dia, kata kalau you nak berhenti juga disebabkan tak ada orang nak buat apa, nasi lemak dengan roti canai dekat depan rumah you tu, then I'll take leave 30 hari untuk buat benda tu. To that extent lah, maksudnya kita cuba untuk pujuk dia kan. And finally dia pun tak jadi berhenti dan dia pun teruskan juga dia punya program data science dia tu. Dan dalam 2-3 bulan macam tu, Syakir, one of our operations punya team bagi tahu, dia hantar mesej lah, ucap terima kasih banyak, dia dah habis apa semua. Dan bukan setakat habis, dia dah jadi executive dah pun dekat one of the big companies dekat Penang. So nak bagi tahu bahawa this is something yang beyond satisfactions lah. Bukan setakat kita produce, okay, lepas tu lantak lah you kan, you nak jadi apa ke, janji you masuk kita punya program dan kita claim okay, 10,600. So what? So I mean what's next with the numbers kan? Sebab itu kita track benda tu, walaupun kita tahu benda tu susah, tetapi inilah sebenarnya fungsi dan peranan Yayasan Peraju yang orang kata apa, niche function dia kan. Sebab kita tak sekadar macam produce, but in the end orang tu pergi kerja lain, buat benda lain yang within ataupun out of dia punya orang kata apa, skills tu ataupun dia punya industri lah kan, macam tu. So kita tak macam tu. That's why kita put our approach very much, kita turun pergi Kulim High Tech, kita pergi Johor, kita pergi Pahang, teknologi park, apa semua, pergi tanya dengan kilang, dengan industri apa yang diorang nak kan, skill workers yang macam mana, dan kita boleh produce, kita tailor made kan benda tu kan. Contoh kalau kata PRC Zeman, dan kita buat yang itu saja, kita tak buat benda lain. So actually benda ni memang tak mudah lah, to be honest, tak mudah. Kerja ni memang susah, memang letih. Dan sebab tu saya cakap, kalau kata CEO, kalau setakat nak duduk dekat office saja kan, depan komputer apa semua, then boleh je sebenarnya, boleh je, tak ada siapa nak argue pun kan. But in the end kita boleh je claim here and there, tapi that is not my and also the whole team punya satisfaction lah.
And perhaps tak kisahlah kerja apa sekalipun, and I always make jokes lah, cakap dekat to my pilot lah, macam Saiful kan cakap kata apa, Saiful, you need to make sure kalau I tak sampai ke satu tempat tu kan, the whole event ataupun nak jumpa dengan orang penting apa semua ni pun tak dapat jadi. So nak bagi tahu bahawa passion tu kepada semua kan, jangan anggap bahawa tak apalah dia buat kerja adminnya, contohlah macam Amar kan, tak apalah I buat kerja adminnya. Tak. It's very important, dia macam kereta lah. I always give dia masa awal-awal dulu, kata kereta, so I may be the driver lah. So kalau kata tak ada side mirror satu pun masalah kan. Even tak ada satu nuts dekat tayar tu pun potential untuk kita, orang kata apa, accident, maksudnya terkeluarlah daripada kita punya landasan kita tu pun akan jadi. So itulah untuk soalan ni lah. Actually untuk soalan ni dah soalan seterusnya. Dah habis lah Dr. Bos. Okay, kita boleh tutup lah sini. Aduh, kecoh betul. Okay, banyak perkongsian tu Dr. Bos. Betul, saya agree. Of course lah kan, I'm not just trying to be biased ke apalah, tapi betul. Dalam Yayasan Pelaju punya vision pun kita dah sebut, increasing the quality, mula kita cakap quantity tu meramaikan lah kan, kita meramaikan golongan high skill, dan sebagainya, professional, and then kita cakap pasal quality kan, quality tu penting juga tu yang sampai nak pergi rumah, sampai nak ambil cuti sebulan semua tu kan, untuk tolong kalau orang tu tak nak continue program semua tu, quality. Dan ketiga, relevance. Kalau kita cakap pasal relevance, tadi Dr. Mus dah sebut, kita talk to industry, dengan sesemualah, to make sure that the program yang kita craft ni adalah sesuatu yang boleh dijual di luar sana, yang ada value untuk our scholars. At the end of the day, it's about that. Sebab itulah KPI kita, kembali pada soalan tadi, KPI kita akan tengok dia punya scholar ni whether lepas habis program ni dia employed ke tidak, employed dalam bidang yang kita intend tu pun ataupun tidak, dan juga eventually kita akan tengok dia punya increments, progress dalam dia punya salary dan sebagainya lah. So betul lah, that's a lot of work lah. So I pun dah, dalam episod sebelum, a few episodes ago, saya pun dah berkongsi, saya sebagai salah seorang dinosaur kat SM Pelaju ni. Fosil, kan dinosaur fosil. Dinosaur lah, masih hidup lagi. The growth of SM Pelaju ni is very interesting lah. From the first year, itu Dr. Mus saya share dengan audience. The first year SM Pelaju ditubuhkan, time tu, sebab kita baru nak bertatih kan, kita baru nak bertatih semua, dalam tahun pertama sekolah yang kita enroll, rasanya kita silap kurang daripada 300 dalam setahun. Lepas tu nombor tu naik dan sampailah sekarang dalam tahun, kalau kita tengok KPI kita yang tahun lepas ni 2021, dan tahun tu 10,000 Dr. Mus sebut tu kan, 10,000. The biggest kan? The biggest leap lah kan. So yalah, so maknanya kita learn the ropes, and then eventually hopefully impact to bigger, and we can increase the number of people that we help lah kat luar sana. Okay, lepas tu saya nak petik jugalah daripada jawapan Dr. Mus tadi, supaya kita boleh reiterate sikit pada pendengar luar sana, the programs yang kita offer ni daripada umur, tadi Dr. Mus sebut daripada sekolah, lepasan universiti, ada yang hilang kerja dan sebagainya. Dari segi umur tu, kongsi kepada orang ramai kat luar sana, kita sekarang ni sampai 45 tahun. So maknanya the education tu tak berhenti lah, the journey of education tu lifelong lah. Sampai 45 tahun. So kepada rakan-rakan di luar sana, kalau kenal siapa yang umur dalam sampai ke 45 tu lagi, dan rasa masih nak upskill, upgrade, reskill diri sendiri, datanglah ke Yayasan Pelaju dan find programs that suitable for you. There's always something for everyone lah. Okay. Dan again, I think satu benda yang saya tersentuh jugalah dengan cerita Dr. Mus tadi tu kan, di mana Dr. Mus cakap tadi lah, yang sampai nak ambil cuti sebulan untuk tolong semua tu kan. So sometimes I think kalau kita tengok awal-awal tadi Dr. Mus sebut cakap, Yayasan Pelaju ni kita bagi peluang kepada orang kan, peluang. Sometimes all they need is just a little bit of opportunity, and dalam cerita tadi tu a little bit of push. Sebab actually kan, orang tu motivasi tu dah ada, tapi kadang tu biasalah motivasi tu tak selalu ke atas kan. So nanti what we need, Yayasan Pelaju tu kerja kita lah kasih tumbuk sikit lah bagi naik dia orang tu kan. So that's the story of Yayasan Pelaju lah. It's not just bawa masuk sekolah, keluar, bawa masuk keluar. A lot of work goes into it lah. And
and suka saya nak ingatkan juga kepada audience di sana, Yayasan Baju ni actually is quite small still. Kita dalam 60 orang Dr. Mus kan? Yayasan Baju ni. Tapi yang betul-betul buat program proper is about 20 something. So you can imagine lah the number of packs yang kita ada kat dalam ni and the number of scholars yang kita ada impact luar sana. Lebih 46,000 setakat ini, and the number keeps on increasing day by day lah. Okay, so okay, inspirasi. Ada lagi soalan? Sikit lah. Ada lagi, ingatkan dah habis. Sikit lagi. Cakap pasal inspirasi, sebab ini cerita saya ni kita cakap pasal kisah reality, kita cerita tadi kisah reality sikit. Aspirasi orang tu, dia punya cerita dan sebagainya. Inspirasi, dan sentuh pasal inspirasi. Untuk Dr. Mu sendiri, apakah perkara yang inspire Dr. Mu sendiri untuk do what you're doing right now with Yayasan Penaju? Inspirasi tu. Okay, so inspirasi lah. I've been in various sectors and also industries. Pernah bekerja sebagai town planner, kemudian jadi pensyarah, kemudian masuk dalam corporate. Kalau corporate biasa ringgit and cents lah. So that's what we measure lah. Setiap tahun nak pastikan berapa banyak untung, berapa banyak rugi yang kita dapat minimize, that's all. Tapi bila dengan Yayasan Penaju ni dia lain. Kita orang kata apa, kita ukur kita punya investment lah. Investment kita ni kepada orang kan, human capital. Kan, kita tak invest buat jambatan ke kan, ataupun letak duit kita dekat tak tahulah kan unit trust ke apa semua kan. Kita tak measure yang tu. Tapi kita measure berapa banyak anak-anak boy putra yang kita bantu. Tadi tu satu cerita lah. Sebenarnya banyak lagi cerita yang kalau kata nak cerita pada hari ni memang boleh jadilah sampai 10 jam tu lah kan. Tapi itu kita kena buat series yang lain lah. Okay. Tapi nak bagi tahu bahawa yang terkesan teruk, kalau kita tengok daripada data DOSM lah, Department of Statistics, dan saya selalu cakap dengan Datuk Seri KP bahawa kalau kita tengok peratusan lah, percentage boy putra yang terkesan akibat COVID ni yang tertinggi berbanding dengan etnik lain kan. Ini bukan kita soal nak playing with the racial issues ke apa semua, tak, tetapi we need to be on the fact. Maksudnya kita kena berbalik-balik kepada fakta. Siapa yang terkesan teruk? Siapa yang banyak hilang kerja pada hari ini? So, bumi putra kan, the majority of the population in Malaysia. Jadi, aspiration yang daripada sini adalah untuk nak tengok bahawa anak-anak bumi putra yang kita latih, yang kita bantu, yang kita merealisasikan aspirasi dia tu, untuk mereka ni satu hari nanti kan, ada yang dah jadi doktor pakar dan sebagainya, mereka inilah yang akan orang kata menjadi pemimpin, orang kata in waiting leaders. Bukan sekadar orang kata dia terima macam tadi tu lah sebut kan, terima manfaat kemudian that's all kan. Tak, sebab kita punya mandate kita adalah untuk nak pastikan bumi putra pada hari ini, terutama apabila berlaku pandemik COVID ni, dia dapat orang kata rebound balik, being resilient kan. So kalau kata nak cakap soal aspirations ni, sebenarnya lebih kepada itulah, nak kata bantu dah bantu kan, tetapi lebih kepada how to say, mana nak cakap kalau soal aspirasi ni, seronok lah kita dapat orang kata secara faktanya tu kan. Kalau kata tahun ni kita 10,000 yang terbesar kita pernah achieve lah sepanjang 9 tahun 10 tahun kita buat operasi ni. Tetapi kena ingat, duit yang kita dapat, budget kan, kalau bolehlah dengan izin kan, untuk kita kongsikan pada hari ni, kita dapat budget yang paling rendah kita pernah terima sepanjang 9 tahun buat operasi tu. Tetapi kita boleh orang kata manage ourselves, bagi juga being kreatif lah dekat sini. Jadi sebenarnya kalau kata nak mencerita aspirasi tu,
dia berbalik-balik kepada apa cabaran kita dan how we manage lah cabaran tu sebenarnya. Soal dapat duit sikit ke, dapat duit banyak ke, kan, whatever it is lah, pandemik ke, tak tahulah lepas ni mungkin ada COVID-20 ke, tak tahulah kan, wallahu-alam, mudah-mudahan tak ada lah kan, everything back goes to normal balik. Tetapi Yayasan Peneraju mestilah berada pada satu tahap yang menjadi agensi harapan kepada Bumiputera. Kalaulah esok Dr. Mus ni dah tak jadi CEO sekalipun, katalah kerajaan bertukar sekalipun, apalah, whatever lah, people come and go. Macam Azrul, dia dah lama, dia dah fosil lah. Sorry, bukan fosil, dia tak bagi marah. Dia kata dia dah dinosaur kan. Apa semua. Esok kalau kata dah bukan Bro Azrul pun duduk Yayasan Peneraju ni, Yayasan Peneraju ni kena hidup. Kena jadi sebuah institusi yang kalau kata, contoh katalah kerajaan decide untuk tutup. Ini akan jadi satu, orang kata satu public outcry lah. Macam mana ni boleh tutup? Tak boleh tutup sebab Yayasan Peneraju ni hadir kerana untuk nak pastikan seramai yang mungkin anak-anak Bumiputera yang di luar sana itu mendapat faedah. Dan dia kena sampai ke satu tahap yang macam itu. Dan Yayasan Peneraju secara aspirasinya adalah sebuah agensi yang bekerja rapat dengan semua agensi. Kita bukan kata nak differentiate Yayasan Peneraju, tak. We need to share the cake. We need to be, orang kata collaborative kan. Itulah sebenarnya kalau kita nak cerita dari sudut aspirasi lah. Okay, alright. Thank you Dr. Mus. So kita nak sampai penghujung lah ni sebenarnya. Cakap sikit lagi pasal aspirasi tu. Okay, specifically ni kita nak sampai penutup ni, kita minta Dr. Mus share sikit lah mungkin harapan Dr. Mus sendiri sebagai CEO Yayasan Peneraju kepada our scholar, kepada staff Yayasan Peneraju, kepada sesiapa lah, our nation maybe, you know. Okay, so my humble hopes lah ataupun harapan untuk anak-anak, terutama sekali beneficiaries lah, scholars Yayasan Peneraju, nak bagi tahu bahawa all of you are very special. Tak semua orang dapat peluang macam mana adik-adik di luar sana lah, ataupun ada yang lebih berusia daripada saya, yang abang-abang di luar sana. Sebab apa? Nak bagi tahu bahawa we receive thousand, I think, tak tahulah application kalau tak nak kira, kalau macam last year kita ada program lebih kurang dalam 60 lebih program. Bayangkan yang kita terima application tu memang ingat sampai 1,000 dan sebagainya. Tapi yang berjaya kan, yang berjaya dipilih itu cuma hanya beberapa saya kan. So nak bagi tahu, appreciate lah kan. Maksudnya hargailah apa yang you all semua dapat. Dan yang paling penting adalah ini adalah masa untuk all of you be part of Yayasan Peneraju, bantu orang lain pula, lending your hand. Maksudnya sampaikan walaupun sepotong ayat promotion kita kan. Yayasan Peneraju ni buat apa? Cerita dekat abang, dekat kakak, dekat jiran, dekat dekat pasangan, dekat siapa-siapa sajalah, jumpa je cakap pasal Yayasan Peneraju ni bagus, ada program sekian. Tolong kami. Sebab kami ni macam tadi Bro Azrul cakap, kata kita cuma 60 orang je. Kalau kita nak ikut ratio tu, satu orang staff Yayasan Peneraju tu kena jaga lebih kurang dalam 600 orang. Can you imagine 600 orang? Banyak tu kan. So kita tak mampu nak buat kerja ni. So harapan saya adalah untuk please bantu Yayasan Peneraju, kuatkan orang kata networking kita. Kita pun ada platform, contohnya macam Marina dia jaga shift ni kita punya alumni lah platform. So be active kan. Kita nak jadi satu alumni yang kuat kan. Kalau kita sebut macam sekolah saya Kolej Sultan Abdul Hamid kan, Sahoka, MCKK kan, All Boys semua all big orang kata alumni punya platform. So sama juga Yayasan Peneraju pun actually we have 46,000 of scholars sepanjang kita buat operasi ni. So we need to be very strong organisation kan. Kita share data, kita share, mungkin ada ada dah pun yang dah macam tu pandai apps tu kan, dia dah jadi millionaire dah pun, ada yang bekerja dekat United Nations semua. So this is the time untuk all of you contribute back. So that's my harapan lah. And other than that, untuk scholars yang sedang menjalani latihan,
buatlah bersungguh-sungguh, tak ada jalan mudah. Even me myself, daripada tak ada apa kan, yalah kadang-kadang title nama lah kan, kemudian jadi technologist, kemudian finish my PhD apa semua, benda ni tak mudah lah. It's not like macam tu je, tak ada. Dia mesti memang you kena strive lah, hard working. So lifelong lifelong learning. Yep. So jangan pernah mengalah kan, jangan terlepas train. I'll always say dia, jangan miss the train kan, supaya nak pastikan you all semua ni kan, hari ni kita bercakap digital lah, robotics lah, AI 4.0 lah, AI lah, so you kena catch up benda tu, jangan terlepas train. Okay, so itu untuk scholars. Untuk tadi apa, untuk staff Staff. Alright, okay, so untuk staff, I think I don't need all stars in my team. I don't need someone yang rasa dia lah buat semua, dia lah hebat apa semua, tak. We as a team kan, setiap orang ada peranan masing-masing, dan harapan saya untuk staff Yayasan Peneraju, tak kisahlah Muzamil ni sebagai CEO ke ataupun tak lagi sebagai CEO ke, bekerjalah sebagai satu pasukan yang kuat, yang ada rasa tanggungjawab untuk, orang kata apa, nak membantu mereka yang di luar. It's not just about your salary, it's not just about how much you earn every month, tak, bonus ke apa ke semua, tak, it's not all about that. It's all about how much we put our passion for this work. Tak semua orang beruntung, trust me, tak semua orang beruntung bekerja di luar sana compare to us. Sebab kita pada hari ni kita dapat tolong orang kan, orang lain tu macam bersungguh-sungguh nak bantu orang lain, tapi kita ni memang setiap hari kerja kita nak tolong orang. Pejam celik berapa orang, ni ada masalah apa. So memang letih, tahu kan, hectic life kan, kadang-kadang meeting tu mana-mana je lah kan, asalkan boleh video call je sampai tengah malam. I know that is full of stretch kan, orang kata apa, life yang kadang-kadang tu meaningless life kan, sampai ada yang menangis dan sebagainya, tapi trust me, kita akan nampak benda tu, kalau tak sekarang pun insyaAllah akan dikira sebagai kita punya ibadah lah. So that's my hope lah, bekerja sebagai satu pasukan, the same goalpost dan satu hati, itu paling penting. Last, I think untuk on the bigger scale lah, nation kan, I think hope kalau kata kepada kerajaan tu teruskan menyokong Yayasan Peneraju melalui pendanaan lah, terutama sekali. Kita nak kena pastikan seramai yang mungkin anak-anak yang di luar sana tu tidak terkesan sekiranya berlaku pemotongan bajet dan sebagainya kan. Dan secara umumnya kita harap semua pihak, industri, pledges, rakan kerjasama, partners kita, bersama-sama dengan Yayasan Peneraju kan, untuk kita bantu kan anak-anak Bumi Putera di luar sana lah, untuk melonjakkan lagi dia punya kompetensi dan juga masa depan dia. Jadi I think itu sajalah my hope for this time around. Cuma my last word, berkaitan lah, this is related to our 10 years anniversary, 10 tahun, and still counting. Itulah sebenarnya dia macam ada sentimental value sikit lah 10 tahun pejam celik Yayasan Peneraju. So I would like to wish lah all the best kepada semua tim Yayasan Peneraju. Jangan pernah letih lah, jangan pernah rasa Yayasan Peneraju ni gaji kecil ke contohlah, tapi hopefully not, ataupun beban kerja yang banyak sangat apa semua kan. Itulah sebenarnya harapan yang kalau kita nak katakan Yayasan Peneraju ni lain lah
So sebab tu semua orang yang nak bekerja di Yayasan Praju ni, kita akan interview, kita nak tengok dulu karakter dia. Dia punya soul dia dulu. Kan? It's not just about it. And the beauty of Yayasan Praju ni sebab we are from different background. Kan? Macam-macam. Kan? So kita bercampur-campur dan we share. We share things. We sometimes orang kata apa, we discuss thoroughly, sometimes we debate, sometimes agree to disagree, so on and so forth kan. Tapi it's all about the nations lah. It's all about anak-anak Bumiputera. I think that's all lah. Okay, Dr. Mus. Thank you very much. Ini memang last kali. Of course lah, dah 10 tahun beroperasi kan. Terima kasih Dr. Mus. Mesti ada banyak parti yang tolong kita to reach to where we are right now kan, and to be able to reach out to a lot of people and change their lives. Memang ramai orang kita nak kata terima kasih. Dikira kalau katakanlah Yayasan Praju menang award, you ada 30 saat je nak cakap terima kasih. Terima kasih kepada siapa tu Dr. Mus? Terima kasih kepada first obviously lah our stakeholders lah, kerajaan. Terima kasih kepada penyumbang dana kita, our pledges. Yang kalau tak nak senarai itu memang tak sempat. Terima kasih kepada seluruh staf Yayasan Praju. Terima kasih kepada kita punya pemain industri lah, pemain industri yang banyak memang support kita. Dan terima kasih kepada semua orang, termasuklah scholars, beneficiaries, penerima faedah kita yang selama ini menyokong Yayasan Peneraju. Walaupun sekecil-kecil benda you share dekat Twitter ke dekat Instagram, itu pun kita sangat-sangat appreciate. Thank you very much. Thank you. Betul. Thank you Dr. Mus. Thank you also to you for being here today. So with that, thank you team sebab buat BTS ni, so that hopefully semua 31 series ni semua orang dapat manfaat, boleh tengok apa benda kan, Azrul ni buat apa kan. Sebelum ni ada kita punya pengacara yang tetap kita, Bro Hanif kan. So Bro Hanif ni buat apa, so semua orang share kan. So thank you very much. Thank you. Okay, thank you again Dr. Mus. So with that everybody di luar sana, that's a wrap. So that is the end of our 31 episode of Yayasan Praju Facebook Live. Ini cerita saya versi BTS behind the scene. Okay, so thank you dah cakap. Saya nak remind lagi sekali pada orang luar sana, viewers luar sana. So kalau nak tengok episod seterusnya pula, tak ada dah 31 kan, episod lepas boleh tengok dekat Facebook masih ada, boleh tengok dekat YouTube juga, masih kita telah upload di sana juga. So go check it out lah and especially of course kita cakap pasal opportunities for our programs. Jangan lupa untuk war-warkan kita punya social media, follow our Facebook, LinkedIn dan sebagainya. Tengok updates kat situ lah, tengok kalau ada apa-apa announcement program baru ke, because we are always exploring new programs untuk kita offer di luar sana to make sure that the programs are relevant kepada market di luar sana. Okay, so with that everybody, Dr. Mus terima kasih sekali lagi. Thank you. Yep, so kita jumpa lagi, Dr. Mus kita jumpa kat office lah, tapi dengan kawan-kawan lain di luar sana. Jumpa lagi di masa akan datang, and everybody, you rock. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi